Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, maka berlakulah kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari itu ditiupkan sangkakala. Sangkakala ni pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Selepas malaikat Israfil diarahkan oleh Allah untuk mengakhirkan hayat alam ini keseluruhannya, yang mana tarikh dan waktu itu, jam dan minit itu hanya diketahui oleh Allah. Bahkan Israfil yang meniupkan sangkakala itu pun dia tak tahu bila dia nak kena tiup. Subhanallah, yang maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sebab tu Nabi sebut, bila orang tanya bila kiamat, beberapa orang tanya kepada Rasulullah, Nabi sebut, aku pun tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Aku itu penghulu segala Nabi dan Rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang juga tak tahu jam dan minit kiamat, dia juga adalah penghulu segala para malaikat. Ketua semua malaikat pun tak tahu bilakah akan berlakunya kiamat. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara jelas, iaitulah kiamat itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Nabi tengok malaikat Israfil. Malaikat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bilangan manusia, paling sikit lah dalam alam ni. 90% daripada makhluk dalam alam ni malaikat yang bernyawa. Ada jin, ada syaitan, ada binatang, ada manusia, ada malaikat. 90% malaikat punyalah banyak. Kita kira binatang pun dah berapa ribu kali ganda bilangan manusia. Binatang sahaja sudah berapa ribu kali ganda bilangan manusia. Manusia 7 bilion. Semut saja. Okay. Semua jin, syaitan, manusia dan binatang 10%. 90% para malaikat punyalah ramai. Kemudian daripada ramai ini, 4 yang paling utama, yang paling dekat dengan Allah, ialah malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail dan Izrail, ataupun nama dia yang sahih Malakul Maut. 4 yang paling asas, yang paling kanan di sisi Allah. Malaikat Israfil 2 tugas. Tugas pertama malaikat Israfil ialah memikul arash. Dulu saya pernah sebut, arash ni sangat besar. Langit ada 7 lapis. Setiap lapis langit tebal dia 500 ton perjalanan. Jarak daripada langit nak ke langit 500 ton perjalanan. Semua sekali lebih kurang 7 lapis langit tu 7,000 tahun perjalanan. 7,000 tahun perjalanan.
Langit letak tepi kursi, Nabi kata seperti satu cincin perak ataupun satu cincin paling ke padang pasir yang luas. Cincin itu langit, padang pasir yang luas itu kursi. Tuan-tuan baca ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ni tuan-tuan nak nampak suasana kiamat ni. Yang nak hancur ni hak semua ni yang luas 7,000 tahun perjalanan lebar dia tu, yang tu pun akan digulung. 7,000 tahun perjalanan luas langit tu letak tepi makhluk Allah yang namanya kursi. Semua orang akan tengok di mahsyar nanti. Cerita mahsyar lah ni. Saya buh gear satu tu kalau main sini mesti saya sibuk punya. Lepas itu main dah pun sibuk macam tu juga kan. Kalau esok nak Terengganu lepas subuh insya-Allah. Tuan-tuan, kursi pula Nabi kata, kursi yang kita duk baca tu, makhluk Allah yang bernama kursi letak tepi arash. Kursi, meja ni arash letak macam tu. Kedudukan kursi. Ni kursi letak atas arash. Semua bukan saiz ni lah. Nabi kata kursi letak tepi arash. Kursi itu seperti sekeping besi yang kecil, dilemparkan ke tengah padang pasir. Besi itu kursi, padang pasir itu arash. Yang tanggung arash, pikul arash 8 orang malaikat. Kesemua kita akan tengok dengan mata kita yang tuan-tuan tengok malam ni. Ni yang tuan-tuan nampak mic ni bergerak ni. Dengan mata inilah kita akan melihat arash di mahsyar nanti. Sak mana tuan? Tak nampak hujung. Memang tak nampak hujung lah. Bumi ni pun tak nampak hujung. Kerdilnya manusia. Subhanallah. Tu pun duk tak logik situ. Hukum tu tak logik, hukum ni tak logik. Besar sangat ke manusia ni? Kuat sangat ke manusia ni? Berkuasa sangat ke manusia ini? Salah seorang yang menanggung arash tadi namanya Israfil. Jarak daripada telinga ke bahunya 70 tahun perjalanan. Ni telinga, ni bahu. Banyak ni. Tu kita banyak ni. Israfil yang Allah bagi satu benda dekat dia nama sur. Sur ni sangkakala orang ulama-ulama terjemah. Dia kena tiup benda tu, semua yang ada nyawa mati. Nabi kata, aku tengok dah Israfil dengan sangkakala tu, kata Rasulullah. Aku tengok dengan mata aku. Ni mukjizat Rasulullah. Ada 1000 mukjizat Nabi. Balik tulis berapa kita tahu. Ada 1000 mukjizat Rasulullah. Punya banyak. Antara mukjizat Nabi, Nabi pernah tengok tubuh badan Israfil dan sangkakala yang Allah sebut dalam Quran, yauma yunfakhu fis sur. Sur itu Nabi pernah tengok. Kata Rasulullah, besarnya Israfil ini, bila dia tiup sekali je sangkakala tu, semua yang ada nyawa mati serentak, termasuk keseluruhan para malaikat yang duk tanggung arash yang besar-besar pun mati. Waktu Nabi tengok tu, Nabi kata Israfil sudah pun meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Waktu Nabi tengok waktu tu, sudah pun berada di mulutnya. Maksudnya kalau tuan-tuan tanya malam ni, waktu kita duduk ceramah ni, kalau tuan-tuan tanya saya malam ni malaikat Jibril tengah buat apa, saya kata tak tahu.
Tapi kalau tuan-tuan tanya malaikat Israfil tengah buat apa, saya kata tahu. Sebab Nabi pernah menyebut bahawa aku pernah melihat 1400 tahun yang lalu. Sejak bila malaikat Israfil dalam keadaan begitu, wallahu a'lam. Tapi kata Rasulullah, sudah pun bersedia. Di mulutnya telah pun dirapatkan sangkakala itu. Satu kakinya di hadapan dan satu lagi kakinya di belakang, menanggung berat sangkakala itu, dan kepalanya serta mukanya sedang didongakkan ke atas. Tidak pernah mengelipkan kedua-dua belah matanya kerana sedang menunggu arahan daripada Allah untuk melakukan kiamat. Duk tunggu arahan sampai sekarang. Satu saat pun Israfil tidak akan lewat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, itu sifat para malaikat, sentiasa melakukan setiap urusan yang diarahkan oleh Allah. Allah arah tarik kaki orang, malaikat akan menarik kaki manusia tanpa ada belas ihsan. Kemudian bila malaikat tu segala berlaku kiamat, hanya disaksikan oleh orang-orang kafir sahaja. Sebab yang Islam nak guna yang ni saja. Okay. Orang Islam tidak akan menyaksikan kiamat. Yang ni berita yang cukup buruk bagi sesiapa yang satu hari nanti seandainya Allah takdirkan dia untuk melihat kiamat. Ketahuilah dalam dirinya tidak ada iman walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan ambil 100 ketui pun buh atas penimbang tak berjalan penimbang tu. Orang yang melihat kiamat bermaksud dia adalah 100% kafir yang akan masuk neraka. Tak ada khilaf, dia akan masuk neraka tanpa khilaf. Kemudian bila dah berlaku kiamat, kita semua tak ada nyawa. Ni kita dalam masjid ni, semua manusia, semua malaikat, semua jin, semua binatang dan semua syaitan. 5 bangsa makhluk ini sahaja yang ada nyawa di atas alam ni. 5 bangsa ni je yang ada nyawa. Apabila Israfil tiup sangkakala, kesemua yang bernyawa ini termasuk keseluruhan malaikat dan binatang akan mati. 5 ni lah mati. Dalam satu riwayat disebutkan termasuklah malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil malaikat maut mematikan Israfil. Kemudian tinggal malaikat maut ni. Saya pendekkan cerita, tuan-tuan dah pernah dengar dah benda ni. Tinggallah malaikat maut, satu-satunya yang bernyawa di atas wujud ini. Bumi tak ada dah, langit pun tak ada. Di dalam wujud ini hanya Allah dan malaikat maut. Faman baqiya ya malakal maut, Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat maut, siapakah yang berbaki? Baqi itu, kata malaikat maut, tinggallah aku. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan berbakilah kamu wahai Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Tuan-tuan kena renung dan berfikir. Tuan-tuan bayang,
Sebelum alam ni wujud, bukan bumi kan, alam ni, syurga, neraka, Baitul Ma'mur, malaikat, bumi, semua ni, ketika itu Allah belum menciptakan sesuatu yang bernyawa, dan keadaan itu akan kembali sekali lagi ketika mana Allah memerintahkan Israfil meniupkan sangkakala. Kekal waktu, bukan kekal, keadaan dan suasana itu kembali sekali lagi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya dalam keadaan Allah Maha tahu, hanya berbaki malakul maut, maka berkata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu juga wahai malaikat maut. Mati dia. Ketika itu kembalilah alam ini seperti satu ketika dahulu. Ada siapa tuan? Subhanallah. Ada Jibril. Jibril pun diciptakan. Antara makhluk Allah yang awal diciptakan ialah Al-Qalam. Al-Qalam ni sebelum ada apa-apa dalam alam ni. Al-Qalam. Qalam ni maksud dia pen yang menulis seluruh takdir di dalam alam ini. Berapa bilangan kipas dalam masjid ni, berapa kali kipas yang di tengah tu berpusing, semua maklumat tu ditulis oleh qalam. Ketika Allah SWT mematikan makhluk yang terakhir yang bernyawa, iaitulah malakul maut, dalam satu riwayat Allah SWT bertanya kepada dirinya sendiri ataupun melontarkan satu persoalan yang Allah sebut soalan ini dalam Al-Quran. Limanil mulkul yawm, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Yang paling angkuh ketika hidup atas muka bumi ni siapa? Manusia. Sampai tahap untuk mengaku Tuhan, manusia. Kerana dia berkuasa, kerana dia memiliki wang, kerana dia memiliki pengaruh, kerana dia memiliki populariti. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, mana raja-raja, presiden dan perdana menteri yang berkuasa hari ini? Tak ada. Semua makhluk, kesemuanya hanya pernah merasakan sekali je mati, dan kesemuanya akan merasakan kematian itu. Berkuasalah berapa kali pun, dia tetap akan mati kerana dia makhluk. Apabila Allah bertanyakan limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Milik siapa kerajaan dan kekuasaan? Mestilah semua orang, bukan semua orang diam tuan, memang tak ada. Lalu Allah jawab, lillahil wahidil qahar, kerajaan dan kekuasaan hari ini milik Allah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, Allah yang Maha Berkuasa. Maka beruntunglah orang yang seluruh kehidupannya untuk Allah, maka mulialah orang yang seluruh kehidupannya untuk Allah, maka selamatlah orang yang seluruh kehidupannya untuk Allah, kerana hanya Allah lah yang Maha Hidup dan yang Maha Berkuasa. Kemudian kosong, masa tu kosong. Apa yang berlaku? Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni masa kosong tu apa berlaku? Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Hak tempoh tu tuan, kami menggulung langit. Kami itu hanya Allah menggulung langit. Macam mana gulung langit Ustaz? Langit tu bulat kah? Allah buat macam ni kah? Allah sebut dalam Quran, dalam surah itu, dalam ayat itu, seperti mana kalian menggulung lembaran kertas. Ni macam ni. Langit yang maha luas itu, langit yang maha luas itu
Katayyis sijilli lil kutub, seperti mana kalian menggulung lembaran kertas. Kemudian ada hadis sebut peristiwa penggulungan langit di antara sangkakala yang pertama nak pi ke sangkakala yang kedua berlaku selama beberapa puluh tahun. Kenapa? Wallahu a'lam. Allah boleh buat sekelip mata. Kenapa sampai berapa puluh tahun? Wallahu a'lam. Ingat, kalau soalan ni tuan-tuan ingat, dalam syurga nanti tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam syurga nanti maklumat apa yang ada dalam kepala tuan-tuan malam ni, maklumat itulah masuk dalam syurga. Sama. Hak cikgu matematik, dia akan masuk sampai dalam syurga, dia akan reti matematik. Bukan masuk syurga lupa semua tuan. Ni cerita syurga pula sejam setengah. Nak sambung lah. Mahsyar 3 jam. Ni saya nak ringkas ni, sejam. 9 berhenti. Mahsyar 3 jam. Penceritaan dia panjang. Selepas tiup sangkakala, Allah sebut apa yang berlaku dalam wujud ini, iaitu Allah menggulung langit. Selesai, Allah SWT menciptakan satu alam, bukan satu alam, satu tempat, namanya negara mahsyar. Tuan-tuan, malam ni kalau saya tanya syurga ada tak lagi? Ada dah, tetapi belum ada penghuni, tak masuk lagi. Hak pemegang kunci syurga tak masuk lagi, duduk di barzakh, di taman syurga. Cantik dah, tapi taman syurga. Neraka ada dah, bidadari dah ada, wildanun mukhalladun, pekerja-pekerja dalam syurga dah ada, malaikat zabaniyah dalam neraka sudah ada, arash sudah ada, kursi sudah ada, sirat sudah ada. Mahsyar belum ada. Mahsyar belum diciptakan sampai malam ni. Bila? Selepas sangkakala yang pertama Allah akan ciptakan mahsyar. Ini cerita dia. Kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil. Dalam satu riwayat, ada riwayat lain kata malaikat yang besar-besar ni dia kekal. Malaikat Israfil pun tiup buat kali yang kedua. Sangkakala tu dia pegang balik, wallahu alam macam mana bentuk dia, tapi Nabi sebut dia pegang, dia letak di mulutnya. Bila tiup balik sangkakala yang kedua, tuan-tuan bayang berapa banyak ruh yang akan dikembalikan. Tuan-tuan, binatang ada ruh tak? Binatang ada ruh. Sebab itu tidak ada pakar yang boleh menghidupkan seekor semut, walaupun yang bergabung itu 1000 ataupun 1,000,000 doktor pakar. 1,000,000 doktor pakar bergabung dengan 1,000,000 engineer, bergabung dengan 1,000,000 pakar biologi, bergabung dengan 1,000,000, seekor semut pun yang mati mereka tak boleh nak hidupkan. Sebab dalam badan semut tu ada ruh. Punya berkuasa Allah. Dia renung baru kita nampak kuasa Allah ni, kena renung. Tuan-tuan tengok semut. Semut tu, ulama kalau dia tengok, dia perhati lama semut dia tengok. Subhanallah, mulut dia keluar. Kerana dalam badan semut yang sedang melata itu ada ruh. Seluruh malaikat kalau bergabung keupayaan mereka, seluruh malaikat, mereka tak mampu untuk hidupkan seekor lalat pun. Kerana ruh itu ialah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkuasanya Allah ketika seluruh alam bergabung nak kembalikan ruh seekor lalat tak boleh. Allah dengan sekali sahaja panggilan, dengan sekali saja kuasanya, seluruh yang bernyawa yang mati itu akan dihidupkan kembali sekali ya. Summa nufikha fihi ukhra, Allah sebut dalam Quran. Kemudian kami arahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun.
Subhanallah. Berkuasanya Allah. Sekali je tuan. Sekali je. Semua bangkit, semua dikembalikan roh, seluruh binatang, seluruh jin, seluruh syaitan, seluruh malaikat dan seluruh manusia. Bangun tu pula dalam keadaan terkejut, bergegas dan tergesa-gesa berdiri. Idza itu idzal fujaiyah, idza tiba-tiba. Dalam ilmu i'rab zaraf mabni 'ala sukun. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas Israfil tiupkan sangkakala yang pertama, makhluk nombor satu yang bangkit, yang paling awal sekali, Nabi kata, ialah aku. Allah memuliakan Nabi kita. Waktu ni paling seronok sekali orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kata dialah yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat kelak. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Nabi kata aku pun bangun, lalu aku melihat Musa alaihi salam. Nabi tengok sedang berdiri. Nabi dah bangun dah, dekat dengan Arash. Kemudian bangkit Abu Bakar dan Umar. Kemudian bangkit Rasul-Rasul lain. Lebih kurang je lah bangkit, tapi yang paling berdiri tegak awal sekali Rasulullah. Kemudian bangun penduduk Baqi', kata Nabi, antara yang terawal bangkit. Dah semua malaikat tuan-tuan, malaikat sendiri dimatikan, kemudian dikembalikan roh. Malaikat pun mula terbang ke atas. Malaikat sifat dia semua terbang, duduk di tempat masing-masing, membuat lingkungan. Kemudian semua manusia bangun. Ke semua jin ni saya tak turutan lah, ni bukan ikut turutan ni. Saya pun tak tahu siapa yang bangkit dulu, tapi malaikat yang pasti, Rasulullah yang pasti, penduduk Baqi' itu pasti, Abu Bakar dan Umar para sahabat itu pasti. Yang bangun berdiri dah tegak. Kita lewat sikit, tapi bukan lewat sampai berhari-hari, hari yang sama. Apabila kesemuanya bangkit, antara ucapan terawal daripada mulut mereka ialah man ba'athana min marqadina hadha. Kan duk baca selalu dalam surah Yasin. Yasin ni bagus kalau buat tafsir surah Yasin, buat kelas kan, banyak ayat-ayat yang menarik. Man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kita? Tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Siapa yang bangkitkan? Kita bangun di mana? Kita nak ke mana? Untuk apa kita ke situ? 101 soalan serentak bermain-main. Maka jawab orang yang ada ilmu, seperti tuan-tuan kita yang pernah dengar kisah ini pada malam ini, kita akan jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah selama ini apa yang diceritakan oleh para nabi dan rasul. Betul. Ni malam ni hak Nabi sebut akan berlaku A, Nabi sebut akan berlaku B. Inilah yang akan diungkapkan oleh orang beriman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Betul. Bangkit tu rasa pening, tak ingat apa kau ustaz? Bangkit, tuan-tuan, bangkit ketika itu seperti tuan-tuan pada malam ni. Ni nak sebut bagi jelas. Macam mana tuan-tuan malam ni, takat mana ada maklumat, takat mana perasaan tuan-tuan malam ni, macam itulah bangkit.
Tak puas hati lagi, Nabi kata dengan rupa paras yang sama, warna kulit yang sama, berat yang sama, keadaan yang sama, nama yang sama. Nak ubah apa? Tak ada ubah apa. Macam inilah. Macam tuan bangun, tapi bangun daripada keadaan yang lama, daripada alam yang berlainan. Bangun, tengok, tapi kita tahulah ni diri kita ni, tengok ni. Hak hitam lah, yang putih lah. Tengok. Jangan risau, tak ubah apa lagi. Nak ubah, masuk neraka, baru Allah Ta'ala ubah. Masuk syurga, baru dia jadi 60 hasta dan sebagainya. Tu cerita syurga lain, cerita neraka lain pula. Sejam setengah. Tuan-tuan, carilah maklumat syurga neraka. Kita pun bangkit tengok. Seandainya orang itu bangkit dan di tepinya ayahnya, dia akan kenal ayah dia. Ni saya sebut ni bukan ijtihad ulama ni dalil Quran. Cuma saya tak baca satu persatu. Kalau baca jadi lagi panjang. Kita pun tengok ramai ni tuan-tuan. Orang yang pernah buat haji duduk di Arafah, kalau dia meronda dekat Jabal Rahmah, Masjid Namirah apa semua tu, dia faham bahasa ramai tu macam mana. Duduk di satu tempat 4 juta orang. Alhamdulillah saya pernah merasainya. Tuan-tuan duduk satu tempat 4 juta orang. Tuan-tuan bayang tengok. Tuan-tuan jinjat nampak putih sampai depan. Tapi tuan-tuan masih nampak penghujung di Arafah, sebab dia bukit-bukit batu tu. Tuan-tuan boleh nampak bukit, tak ada orang lah, atau bukit tinggi-tinggi jauh tu. Tapi luas dan ramai. Mahsyar 4 juta ke? Allahu Akbar. Bila Allah sebut satu ayat je dalam Quran, tu kata baca Quran dengan tadabbur ni pasal ni lah. Bila Allah sebut satu ayat je dalam Quran, idza syamsu kuwirat, dan ketika mana matahari itu hilang cahayanya. Mata murai tu panjang, tu suasana kiamat. Tuan matahari padam macam orang pergi tutup switch tu. Jadi apa tuan ni semua ni? Utara, selatan, barat ke timur, gelap gelita. Berlari dah orang. Kacau. Orang berlari, berlagak sana sini, langgak jadi kalut. Tu cerita juga tu. Suasana kiamat yang tu sejam. Suasana kiamat sahaja. Idza syamsu kuwirat. Sampai ayat, tuan baca ayat nombor berapa? Ayat bawah tu sikit 6 atau 7. Wa idzal wuhushu husyirat. Habis berlaku kiamat, tiup sangkakala yang kedua. Tuan-tuan tahu siapa lagi yang akan berjalan pergi mahsyar? Binatang. Ni ayat dia. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan kalian akan melihat ketika itu binatang-binatang akan berjalan menuju ke mahsyar. Banyak mana binatang dah? Pikir bukan sejam. Tuan-tuan fikir 30 saat je. Banyak mana binatang? Tak boleh bayang. Maka kita boleh bayang satu lagi betapa sesaknya mahsyar. Ya. Nabi kata benar. Hatta la yajidu insanun illa mawdi'a qadamih. Ketika mana semua orang dah sampai di mahsyar, sudah berdiri di mahsyar. Jin sudah berdiri di mahsyar, manusia sudah berdiri di mahsyar, syaitan sudah berdiri di mahsyar, binatang sudah berdiri di mahsyar. Nabi kata kalian ketika itu hanya akan diberikan ruang untuk meletakkan kedua tapak kaki kalian sahaja. Halin penuh sepenuhnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ila ain, ke mana kami nak pergi ketika itu? Nabi kata perjalanan menuju ke mahsyar. Ni keadaan yang menggerunkan semua orang.
Bila dia bangun, Nabi pun sebut setiap orang dibangunkan dengan keadaan bagaimana dia mati. Tiap-tiap orang dia bangkit dalam keadaan bagaimana dia mati. Kalau dia mati mulia, dia bangkit mulia. Payah faham, umum sangat. Nabi kata kalau dia mati dalam keadaan dia bunuh diri dia, maka dia akan bangkit di padang mahsyar dalam keadaan tangannya memegang pisau dan dia merobek-robek perutnya seperti mana dia membunuh dirinya di dunia dulu. Bangkit di mahsyar macam tu sampai berjalan sampai sana. Nak bagi faham ke? Nabi kata seandainya ketika dia mati itu mati dalam keadaan yang mabuk, maka dia akan bangun dalam berjalan ke mahsyar dalam keadaan terhuyung hayang kanan dan ke kiri, dan di tangannya atau di bahunya masih ada botol arak tersebut. Baru kita faham. Dan kalau dia mati syahid, maka dia akan bangkit dalam keadaan darah itu masih mengalir, semerbak bau wanginya sehingga dapat dicium oleh penduduk mahsyar yang lain. Ikut cara mati. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Matikanlah kami ya Allah dengan mati yang baik, pengakhiran yang baik. Hadis yang kedua, Rasulullah sebut, Nabi kata, wahai Aisyah, kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan 3 sifat. Ingat anda, hufatan, tidak berselipar, kosong, kaki tak ada apa. Uratan, tidak berpakaian walaupun seutas benang. Ghurlan, tidak dikhatankan. Yang tu je Allah ubah daripada tubuh badan kita. Mata kita kekal, hidung kita kekal, mulut kita begini, muka kita begini, berat badan kita begini, warna kulit kita begini. Satu je Allah ubah, tidak dikhatankan, lelaki dan perempuan. Kenapa? Wallahu a'lam. Bila Sayyidina Aisyah dengar 3 ayat ni, tidak berselipar tak apa, tidak berkhatan tak apa, telanjang. Maka Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa. Apakah ketika itu orang lelaki-lelaki berebut-rebut untuk melihat aurat orang perempuan? Tuan-tuan, yang telanjang ni bukan 5%. Yang telanjang ini seperti mana, sebanyak mana bilangan ketika Allah memanggil Nabi Adam AS. Ni saya pergi depan sikit cerita ni, ni baru duduk belakang ni, tinggal 10 minit ya. Saya pergi depan sikit, Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, tengok semua anak cucu cicit kamu ni, semua ni anak cucu cicit Nabi Adam ni, adik-beradik. Tu yang ambil selipar orang tu, dia ingat selipar dia, dia beradik. Motor orang motor kita, kereta orang kereta kita. Dengan Nabi Adam ya, semua anak Nabi Adam, semua anak Nabi Adam. Allah Ta'ala kata asingkan penduduk syurga dan penduduk neraka. Tuan-tuan tahu apa Nabi sebut? Kata Rasulullah, ketika Nabi Adam mengasingkan penduduk syurga dan neraka itu, Nabi Adam memisahkan daripada setiap 1000 orang, seorang saja penduduk syurga. 999 adalah penduduk neraka. Berapa peratus tuan-tuan? Selamatkah kita? Subhanallah. Majoriti itulah yang bertelanjang bulat berjalan menuju ke mahsyar. Sebanyak majoriti itulah yang berjalan telanjang bulat menuju ke mahsyar. Kecuali mereka yang ketika hidup dahulu selalu memakaikan, memberi pakaian kepada orang-orang susah yang tak ada pakaian. No? Kemudian lagi Nabi sebut,
kesemuanya dalam keadaan yang lapar dan dahaga. Lapar, dahaga, telanjang, tidak berselipar, tidak dikhatankan. Kecualilah mereka-mereka yang selalu memakaikan orang lain pakaian. Orang susah, tiap-tiap kali main raya, dia cari satu keluarga susah yang tak beli baju raya. Dia bawa semua anak-anak kawan tu, sekali dengan mak, sekali dengan ayah, 7 orang dia pergi beli tiap-tiap kali raya. Siapa pun tak tahu, isteri dia pun tak tahu. Contoh. Maka Nabi pun sebut kepada pertanyaan Sayyidatuna Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, semua orang sibuk di padang mahsyar, tak ada siapa bahkan yang akan melihat siapa di kanan dan di kirinya. Tuan-tuan faham tak suasana mahsyar dengan waktu tu semua orang tahu akan diadili. Kita bila tahu untuk diadili satu kes saja, tuan-tuan, makan tak lalu dah. Makan tak lalu dah. Kes berat, lepas tu memang dia tahu dia bersalah, cuma mengaku tak bersalah tu supaya apa? Panjang, proceeding tu panjang, lama sikit, tidak masuk terus. Hak ni 7 tahun, 8 tahun, dia tahu dia bersalah, tapi kena bercara lama. Bolehlah juga bernafas, buat kerja ni, buat bagi selesai hak ni, bagi selesai hak ni. Begitulah seluruh penduduk mahsyar tahu apa yang mereka lakukan. Tak ada siapa nak tengok kanan dan kiri, nak ambil tahu pasal orang lain. Kemudian berjalanlah tiga cara untuk sampai ke mahsyar. Yang pertama, kata Nabi, tidak ada cara yang keempat. Sinfun rukbana. Hadis ni sahih ataupun hasan. Cara yang pertama ialah kumpulan para nabi, para rasul, kumpulan siddiqin dan kumpulan syuhada, serta kumpulan orang-orang soleh. 5 ni, tuan. Nabiyyin, was-siddiqin, 4 ni, was-syuhada, was-salihin. 4 ni, tuan-tuan tak payah risau. Walaupun kita tidak nabi, kita tidak rasul, kita tidak syahid, berdoalah untuk Allah golongkan kita minas salihin, di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana orang saleh, setiap yang Nabi dan Rasul dapat, mereka juga akan dapat. Bahkan tinggal di syurga yang sama dengan para Nabi dan Rasul, walaupun mereka bukan Nabi, walaupun mereka bukan Rasul. Ingat kaedah ni, tuan. Sebab tu ulama, tuan-tuan tengok doa ulama, ya Allah, masukkanlah kami di kalangan kumpulan orang-orang yang soleh. 4 kumpulan ni bila bangkit di padang mahsyar ni, bangkit, Allah sediakan kenderaan. Tak saudara bayanglah BMW Merc tu, yang tu hak dunia punya, ni hak akhirat punya kenderaan. Maksudnya 1000 kali lebih canggih, 1000 kali lebih mewah, insya-Allah. Allah sediakan kenderaan. Hadis ni hasan ataupun sahih, saya tak ingat dua tu. Sinfun rukbana, bangun ada kenderaan, naik kenderaan, selamat sampai ke mahsyar. Sampai ke mahsyar, lalu tepi orang, tengok kanan kiri orang. Inilah kumpulan sultan di mahsyar. Inilah Perdana Menteri sebenar di mahsyar. Inilah kumpulan kapet merah dan kapet kuning sebenar di mahsyar. Hak dunia ni 60 tahun je. Hak dunia ni 80 tahun sahaja. Yang dunia ni 90 tahun sahaja untuk kamu dimuliakan oleh orang lain. Yang mahsyar lama. VVIP padang mahsyar, geng-geng sultan dan Perdana Menteri padang mahsyar, mereka ni para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Tuan-tuan, naik kenderaan, lalu jalan yang sama, tapi kita laju, insya-Allah. Tengok orang
Ustaz tak hibah, tak sedih ke waktu tu? Seperti mana tuan-tuan berperasaan malam ni, tuan-tuan akan berperasaan sampailah ke malam itu macam ni. Waktu sedih-sedih, waktu gembira-gembira, waktu geram-geram. Perasaan-perasaan ni akan mai pada tempat-tempatnya yang tertentu. Bila orang soleh dia lalu, boleh jadi dia nampak mak dia duduk berjalan, dia sedih. Perasaan sedih tetap mai. Apabila orang soleh sekalipun berdiri dah di mahsyar, dia tetap akan datang perasaan gerun. Gerun tetap mai. Nampak tuan perasaan? Macam malam ni ya. Macam malam ni. Gerun, takut, menggeletar tubuh badan. Orang soleh, para rasul pun menggeletar. Orang biasa tunduk menerak terus. Ni ayat Quran ni kan, dalam surah Al-Jathiyah, melutut terus. Tak boleh tanggung. Kemudian Nabi kata kumpulan yang kedua, sinfun musyah, berjalan kaki. Jalan kaki ni kita lah, insya-Allah. Kita nak kenderaan tadi, kita pula dah. Kan? Wallahu a'lam lah. Pakat-pakat doa. Nabi kata kumpulan kedua ni orang dia Islam tapi mati dalam keadaan ada dosa. Tak bersih. Dia tuan-tuan yang nak masuk taman syurga di alam barzakh ni, mereka yang mati dalam keadaan tidak membawa dosa kepada Allah, bersih seperti hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Sebab tu sekarang kena taubat dan bersihkan, baru selamat dalam alam barzakh dan baru selamat di mahsyar. Tapi kalau mati bawa legak dosa, berjalan lah. Jalan. Di mana Rasulullah? Di satu tempat namanya mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ni ayat Quran lah. Allah ubah bumi ni jadi mahsyar. Bumi tu alam ni, kau sadar ni bumi ni. Ni yang ada benua Amerika, benua Afrika, benua Asia ni. Bumi ni Allah ubah jadi mahsyar, tetapi dia apa dia rata. Dia rata, dia bukan bulat, dia rata. La tara fiha iwajan wala amta, ayat Quran. Dan kalian tidak akan melihat sebatang pokok pun, sebuah rumah pun, tak ada bangunan, tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada laut, tiada sungai, kosong, tetapi sangatlah luas. Satu tanda pun tak ada. Bahkan cerun pun tak ada. Cerun yang turun ke bawah kan tak ada. Bukan bukit, cerun pun sikit pun tak ada. Dia rata aja. Tanah tu lah semua orang bukan berimpun, dan betapa luasnya tanah itu. Kumpulan ketiga, Nabi pun sebut sinfun yamshuna ala wujuhihim. Nas'alullah as-salamah. Ni kita minta jauh. Nabi kata kumpulan yang ketiga, mereka berjalan dalam keadaan muka mereka di bawah, kaki mereka di atas, berjalan menggunakan muka mereka dihentak-hentakkan ke tanah sampai ke mahsyar. Berjalan dengan kaki pun pecah kaki sebab jauh dan tak berselipar, apatah lagi dihentakkan muka ke bawah sampai ke mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, macam mana nak berjalan dengan muka? Nabi kata, dulu di atas dunia mereka berjalan dengan apa? Dengan kaki ya Rasulullah. Siapa yang gerakkan kaki itu? Sahabat jawab, Allah. Nabi kata, Allah jugalah yang akan menggerakkan muka itu untuk mereka berjalan dengannya. Hancur, pecah muka, lepas tu elok balik, lepas tu pecah balik, lepas tu elok balik, sampai ke mahsyar. Hadis ni tuan, hadis ni, hak ni ke semua orang kafir, confirm begitulah cara jalan mereka. Semua yang tidak Islam, begitulah cara jalan mereka. Kemudian sampai, potong tinggal 2 minit.
Saya lajak sikit kan, jenazah pun sedang dimandikan, lagi siap kita solat jenazah. Siap kira kalingan ending lah kot. Kau siap dah, ready dah? Ada lagi. Okay, baik. Semua sampai kat berdiri, bercampur 4 makhluk. Bukan ada 5 ke ustaz yang bernyawa? Malaikat duduk atas. Boleh tengok ustaz? Tiap malaikat boleh dilihat. Langit ada tak? Langit dah gulung, atas kosong. Tengok. Ada masa kau nak duduk renung, duduk kira, duduk sembang kawan-kawan pula. No, tengok Israfil duduk terbang. Tak ada masa dah. Orang sebelah pun tak tengok. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah di dalam Al-Quran. Hari itu wahai manusia sekalian, satu orang dia nampak abang dia, boleh jadi dia nampak kakaknya, boleh jadi dia selisih dengan adiknya, tetapi dia tak akan melihat, bahkan melarikan diri daripada mereka. Tapi wa ummihi wa abihi, dia nampak ibu dia, dia nampak kadang-kala ayahnya. Bukan tiap-tiap orang syarat nampak, entah Allah buat ni contoh. Kadang-kala satu orang ni dia berjalan di mahsyar, nampak ayah dia daripada jauh, dia kenal ayah dia kenal dia, tetapi ayah dia paling kot lain, dia pun paling kot lain. Tengok kau ni. Manusia dalam keadaan serabut ni, yang dosa dan yang tidak Islam. Waktu tu tuan-tuan, keyakinan kepada Allah 100%. Semua orang Islam ataupun tidak dia, termasuk Firaun. Waktu tu iman dia 100%, akan tapi tidak lagi bernilai iman satu orang ketika tu. Kalau waktu tu baru beriman. Tapi memang semua waktu tu beriman. Percaya lah semua beriman. Dia maksudnya percaya. Dia pun yakin betul apa yang dulu aku duk dengar tu betul. Apa yang dulu aku duk lawan tu rupanya betul. Mai ayat-ayat tu. Kemudian semua sampai, tengok atas, matahari Allah Ta'ala tarik mai dekat. Idza syamsu kuwirat, matahari dihilangkan cahayanya. Di mahsyar, kalau jarak yang Nabi sebut tu, matahari tu, kalau matahari hari ni tak kat jarak tu, sayang kita. Tetapi matahari pada hari itu ditarik dekat oleh Allah, kena semua orang. Kepanasan itu tak sama tiap-tiap orang. Ada orang bila dia tengok matahari di dekat tu, sikit pun dia tak rasa panas. Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin, tak rasa langsung. Tengok. Kemudian ada orang kata Nabi, hadis ni sahih, dia berpeluh panas sehingga peluh itu membentuk bah, mencecah kedua buku lalinya, bah banjir. Ada orang lebih panas sehingga matahari itu membuatkan dia berpeluh, dan peluh itu mencecah lututnya, pinggangnya, dadanya. Dan ada orang peluh itu mencecah di antara bibir dan hidungnya. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya di sini. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Punyalah berpeluh tuan-tuan, punya banyak peluh tu sehingga banjir di tempat dia berdiri saja. Ayat duduk sini, duduk cap-cap sini. Orang Kedah kata kan, ayat duduk cap-cap sini. Nabi ambil tangan dia, Nabi buat macam ni, sikit je. Dan ada orang yang paling teruk sekali apabila dia berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Yang ni paling panas, paling panas. Tuan-tuan pandang kanan ketika itu, kita tak nampak di mana penghujung. Yang ni confirm. Seluas-luas mahsyar ni, tuan bayang meja ni, luas-luas ni, kita pandang kanan, tak nampak hujung. Berakhir di mana tak tahu. Pandang kiri, berakhir di mana tak tahu. Tengok belakang, berakhir di mana pun tak tahu. Tengok depan, nampak pengakhiran dia. Tengok depan, nampak benda. Depan ada had dia. Semua penduduk mahsyar bila tengok depan, ada had dia. Sebab apa?
Waji'a yawma idzin bi jahannam. Allah arahkan berapa puluh ribu para malaikat untuk menarik neraka Jahannam mai duduk depan penduduk mahsyar. Tarik mai. Tapi tak nampak bentuk neraka Jahannam tu. Sebab neraka Jahannam ni malaikat tarik, dia bergaung sampai ke bawah tu. Berapa ribu kilometer turun ke bawah tu. Bukan ribu kilometer, berapa puluh tahun. Kalau baling batu tu nak jatuh ke dasar neraka Jahannam tu ambil masa beribu tahun. Maka dia bentuk dia gaung, tarik tu dia punya permukaan dia saja yang nampak api duk naik puff api kan. Api yang meletus naik ke atas itu dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Inilah ayat neraka Jahannam dilihat oleh penduduk mahsyar. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Semua pakat teringat dosa yang lalu. Allah Ta'ala kata teringat apa dah, habis dah, bukan boleh buat apa. Wa anna lahu dzikra. Ini ayat ni. Kemudian semua akan nampak di depan. Semua nampak Allah SWT memulakan hisab. Suasana dia macam mana Ustaz? Diam. La tasma'u illa hamsa. Di mahsyar itu suasananya diam macam malam ni. Ni bunyi suara kipas aircon. Tidak ada seorang makhluk pun bercakap, termasuk malaikat dan para nabi dan rasul. Umat Nabi Ibrahim dululah, waktu Nabi Ibrahim hidup, dia tanya, wahai Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, kamu kekasih Allah, apakah ketika mahsyar nanti kamu pun akan dalam keadaan takut? Nabi Ibrahim kata ya. Aku yang Allah panggil Khalili, kekasihku, pun akan takut hari mahsyar. Kita, Allahu Akbar, kita lagi dan kemudian Allah mulakan hisab. Allah mulakan hisab. Dia depan sekali para nabi dan rasul, depan sekali. Kemudian Allah memanggil manusia pertama untuk dihisab, iaitulah nama dia Nuh alaihi salam. Rasul lah, Nuh ni rasul. Kenapa dia? Wallahu a'lam. Ulama bagi pendapat, tapi hadis ni hadis sahih. Nombor satu yang akan dipanggil Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Ada ulama nyatakan sebab ijtihad nah, ijtihad. Hadis tak nyatakan kenapa Nuh. Ulama tu kata sebab dia adalah rasul yang pertama yang dilantik. Tapi sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam rasul juga kan. Adam, Idris, Nuh. Okey. Tak apalah. Sebab tu wallahu a'lam Allah panggil Nabi Nuh. Subhanallah. 5 rasul, antara 5 rasul terhebat dalam alam ini, Nuh alaihi salam nombor 5. Tuan-tuan, ada dosa tak Nabi Nuh? Tak ada. Nabi Nuh ada dosa tak? Tak ada. Apa ibadat yang pernah Nabi Nuh buat kepada Allah? Jawapan dia, Nabi Nuh berdakwah lebih kurang 950 tahun. Dakwah 950 tahun Ustaz. Kami pergi kuliah seminggu sejam ya. Lepas tu campur Jumaat, habis bagus ya tu. Jumaat kuliah seminggu sejam. Berasa baik dah. Sampai nak sedekah pun tak sat 10 dah. Lepas tu nampak hak hijau, tarik hak hijau. Boleh 5 dia tarik. Kerak mai kuliah, takkan nak pergi 10 kot tiap kali mai. Nabi Nuh 950 tahun tetap Allah panggil dia. Mai.
Ya Nuh, hal ballaghta qaumak. Allah tahu Nabi Nuh buat apa. Allah tahu Nabi Nuh ni ahli syurga, tetapi mahsyar ialah hari keadilan. Biar semua orang tengok dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah mengadili setiap manusia dan jin. Tu dia. Wahai Nuh, kamu sampai tak tanggungjawab menyebarkan Islam dan dakwah dulu kepada umat kamu? Nabi Nuh jawab, ya wahai Tuhanku, aku sampaikan. Siapa saksi kamu? Tanya saksi pula. Habis Nabi Nuh jawab apa semua, selesai Nabi Nuh, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nabi Nuh diberikan kitab amalannya dengan tangan kanan. Dia pun tuan-tuan dapat kitab dengan tangan kanan, maka ahli syurga dia. Masuk syurga ke? Tak. Pergi tunggu satu tempat, nama dia tempat-tempat telaga para nabi. Tempat telaga-telaga para nabi. Semua rasul ada telaga, dan telaga yang paling besar ialah telaga aku, kata Rasulullah. Selepas semua orang dapat buku tu, pergi tunggu di telaga. Telaga adalah tempat perjanjian ataupun pertemuan pertama kita dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang akan kita bercakap dengan Rasulullah, hari pertama kita akan bercakap dengan Rasulullah, waktu pertama kita akan bertemu mata dan bersembang dengan Rasulullah seperti kita berdiri malam ni, duduk malam ni, ialah di Kausar itu. Nampak Rasulullah ni, kita berjalan pergi ke Rasulullah. Lah kita tengok dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam. Nak peluk tak boleh, kadang senyum saja. Nak pergi dekat tak boleh, senyum je. Nabi duduk dalam tu je, nak pergi dekat tak boleh. Dalam mimpi. Saat dan waktu hari yang pertama dalam hidup kita, di telaga itulah kita akan bersalam dan berjumpa dengan Rasulullah, insya-Allah. Jadi Nabi Nuh pergi, kemudian Rasul lain, kemudian Rasul lain, kemudian habis Rasul, tuan. Okey, cukup dah ke amalan ni? Berhenti, sambung sikit 5 minit 5 minit insya-Allah. Minta maaf kan. Bila selesai semua Rasul yang tak berdosa ni, tuan, Allah pun panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil umat Nabi Muhammad. Sebelum tu Nabi yang minta Allah Ta'ala dahulukan umat dia ke depan. Tu saya tak cerita. Panggil umat Nabi Muhammad. Bila panggil umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih di situ. Ni panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di situ. Kemudian Allah tunaikan janji pertama kepada umat Rasulullah, iaitu satu pemberian yang mana-mana Rasul dan Nabi tak dapat. Tuan-tuan tahu apa dia? Saya pernah sebut kat masjid, tuan-tuan. Sekumpulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini akan masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang dan tanpa mereka lalu di depan timbangan walaupun sesaat. Ustaz, takkan hebat daripada Nabi lain? Bukan masalah hebat tak hebat, tetapi itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada sebahagian kecil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ini digelarkan sebagai satu kumpulan yang masuk ke dalam syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa diazab walaupun sesaat, terus masuk. Inilah cerita dia. Allah Ta'ala pun kata kat Nabi, wahai Muhammad, panggil umat kamu yang mulia ni
Siapa tuan? Geng ni, grup ni. Maka Nabi pun panggil. Tuan-tuan seronok tak waktu tu nama kita? Nama kita panggil, Rasul panggil nama kita. Ni hak masuk syurga ni, tanpa hisap ni, masuk terus. Tuan-tuan, Nabi Musa kena panggil nama, timbang dulu amalan dia. Nabi Musa kena timbang. Nabi Ibrahim ditimbang dahulu amalan. Kecuali sebahagian ni. Panggil, himpun mai depan, terus berjalan. Pergi ke mana? Telaga. Sehingga malaikat bila jalan terus pergi ke telaga ni, tak timbang pun malaikat panggil. Kalian sepatutnya ke sana dulu. Semua orang diberikan buku amalan. Maka jawab kumpulan ni, kami umat Rasulullah. Kumpulan pertama yang dimuliakan oleh Allah tanpa hisab dan azab. Walau macam tu silakan jalan pergi. Selesai, habislah kelompok ni, tak ada tuan. Bila tak panggil nama tuan tu, habis, selesai. Yang lain apa dia? Seorang-seorang tampil ke hadapan. Pi satu orang soleh. Satu orang soleh, bila dia pergi ke depan, Allah panggil nama dia, timbang amalan dia, nampak pahala dia bergunung ganang. Pahala dilihat dengan mata kasar ketika itu. Pahala dilihat dengan mata kasar ketika itu. Ni nampak ni pahala, nampak pahala. Malam ni kita sebut sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak. Di mahsyar nanti bila Allah Taala timbang tu, kita nampak. Maka orang soleh ni dia nampak. Orang soleh. Tapi timbang tetap timbang. Dia tak masuk grup power tu, grup yang paling power tu saat ni. Tapi mudah timbangan dia. Timbang tetap timbang, akhirnya habis, selesai. Habis selesai, baru soalan yang kedua, malaikat pun umumkan, sekarang ini sedang ditimbang amalan fulan bin fulan. Siapa yang di mahsyar ini pernah mengenali fulan dan ada nak tuntut sesuatu, sila tampil ke hadapan. Tu dia orang mai. Tu dia orang mai. Ni last lah, cerita ni last. Lepas tu saya tutup. Orang pun mai dalam belakang dia. Nabi kata ketika itu ada seorang hakim yang adil, Islam dan adil, Muslim dan adil. Dia mengadili orang di mahkamah. Ketika itu dia bercita-cita dan memohon kepada Allah, kalaulah dahulu aku tidak pernah mengadili, walaupun di antara dua orang yang meminta sebiji buah kurma. Dia bercita-cita macam tu sebab nak kena tanggung. Tuan-tuan, hakim kadang-kadang sehari tu 16 kes. Kalau mahkamah ni kan, apa, keluarga kan, mahkamah syariah, hak cerai apa semua ni kan, 16 kes. Maka orang soleh ni, tuan-tuan, bila panggil nama dia, bila malaikat kata ada siapa nak minta, tak ada. Dengan isteri dia, dia bagus. Dengan anak-anak dia, dia tunai tanggungjawab. Semua diberikan didikan agama yang baik. Semua menutup aurat dengan elok. Anak-anak dia mendoakan dia sampailah mereka tua, mereka mendoakan mak ayah. Ini orang soleh. Dengan jiran, dia tak ambil hak jiran. Dia tak pernah bising sampai ganggu jiran. Dia tak pernah buang sampah dengan jiran ke rumah jiran. Di pejabat dia tegur siapa yang buat salah. Tak ada siapa nak tuntut kat dia. Maka selesai dia, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, waktu tu diberikan buku, maka tangan kanan dia pun angkat, dia pun ambil buku dia, maka dia ahli syurga. Berlari nak pergi ke telaga, rupanya nampak anak dia duk ada dah telaga. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali ke pangkuan keluarganya dalam keadaan yang gembira. Kembali ke mana tuan? Nampak anak dia. Kalau anak nampak ayah dia, rupanya ayah dia siap dah. Berlari lah tuan-tuan bila nampak mak duduk kat situ dah siap apa semua, pegang buku dengan tangan kanan juga. Berlari lah. Ni Allah Ta'ala sebut wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Berpeluk-peluk mereka.
bertangis-tangisan mereka bila jumpa satu keluarga semua Allah takdirkan sebagai ahli syurga.